Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja milik Allah yang mana dengan takdirnya, izinnya dapat kita berkumpul pada pagi hari ini semata-mata untuk menambah ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ajar kepada umatnya, yaitu ilmu Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia yang hidup berpecah supaya bersatu, yang hidup ikut adat akhirnya ikut agama, dan Nabi telah berjaya untuk menyatu padukan umat tak kira apa bangsanya. Asal dia Muslim, mereka jadi umat yang bersatu padu. Walaupun umat Islam tak ramai permulaan, tetapi Allah bagi kemenangan. Bukan kerana kita ramai, kerana umat dulu umat yang berkualiti, berpegang kepada wahyu bukan nafsu, dan ikut satu manusia, utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Imam AJK Baitur Ridwan dan Promedia Tajdid dan semua yang selalu aktif di antara jemaah kaum ibu, kaum bapa. Apalagi dengan melihat wajah anak-anak. Ini menunjukkan bahawa kita sangat prihatin terhadap generasi akan datang. Jemaah muslimin dan muslimat, dari zaman ke zaman kita menghadapi perubahan demi perubahan. Kita yakin perubahan ini mesti berlaku. Tapi kita orang beragama sangat untung kerana kita ada panduan untuk menghadapi semua perubahan. Agama Islam milik Allah sangat relevan di semua zaman dan semua keadaan. Dia tak perlu ubah. Suasana itu, perubahan telah diketahui oleh Allah yang maha mengetahui. Islam, agama yang datang menceritakan kisah-kisah dahulu. Li'ibrati lil ulil albab, sebagai pengajaran, sebagai peringatan. Kisah-kisah yang lama sebagai suatu peringatan. Kisah sekarang itu hakikatnya. Kisah akan datang telah dijelaskan. Sebab itu kita umat sudah bersedia untuk menghadapi semua keadaan. Tak panik, tak susah hati. Orang yang tidak beragama Islam, mereka panik. Kerana perubahan demi perubahan menyebabkan mereka kena buat banyak perubahan terhadap kepercayaan mereka. Sehingga apa yang mereka cakap sekarang sudah tidak relevan,
Tidak ada dalil dalam agama mereka. Sudah tak ada dalil. Semua ikut qila wa qal, pandangan pendapat. Allah Rabbul Alamin cerita kepada kita, kumpulan-kumpulan manusia ini ada yang musyrikin, bukan ahli kitab, kuffar, dan ada juga ahli kitab. Ahli kitab termasuk orang Yahud dan Nasara, mempunyai kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya. Kita termasuk ahli kitab. Tapi Allah juga ingatkan kita, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya mereka yang kafir dan ahli kitab. Orang ahli kitab boleh jadi kufur balik. Dan orang musyrikin. Orang musyrikin umumnya orang tak ada kitab. Orang musyrikin inilah umumnya kita panggil jahiliyah. Topik hari ini, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63. Ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Allah menggambarkan ciri-ciri sifat-sifat mulia yang ada pada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Ibadur Rahman dalam ayat ini ialah mereka yang bertakwa kepada Allah. Ketakwaan ini sangat penting. Iman tanpa takwa adalah iman yang tidak stable. Kerana iman yazid, yanqus, dia naik, dia turun. Lebih kerap turun daripada naik. Tapi kalau sudah takwa, artinya iman sudah stable. Sebab itu orang beriman diseru setiap Jumaat, ittaqillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bila dah bertakwa, sikap orang bertakwa sebagaimana Nabi bersabda, usikum bitaqullah. Saya wasiat kalian bertakwa. Siapa yang Nabi tujukan? Sahabat-sahabat. Orang yang sudah beriman. Tapi Nabi pesan supaya bertakwa. Bila kita bertakwa, sikap orang bertakwa berbeza dengan sikap yang orang kata dia beriman. Orang yang bertakwa sikapnya sama'ah wa ta'ah. Sami'na wa ata'na. Dengar dan ikut. Macam anak-anak kita kalau bertakwa, selamat kita. Tenang jiwa kita. Mata yang memandang rasa sejuk. Tengok anak kita tenang, happy kita. Kerana anak sudah bertakwa. Bagaimana kita tahu anak itu anak bertakwa? Bila kita suruh dia buat, dia dengar. Bila kita cakapnya, dia dengar. Dan dia ikut. Setengah anak dia dengar, tak buat. Bila dengar tak buat, kita pun pressure naik juga. Tak dengar ke? Kadang-kadang kita tinggikan suara kita. Tak dengar ke? Bukan tak dengar, tapi tak kisah. Macam kita suami isteri bercakap juga. Cakap-cakap, tak ada perubahan. Tak dengar ke? Mulalah. Dia punya tone tak dengar, dia tinggi sikit. Lelaki pula ego je. Wah, pandai marah sekarang ya. Tinggi suara. Bukan tinggi suara, takut dia tak dengar. Ya, pelan sangat dia tak dengar. Tinggi suara sikit. Tinggi suara, dia sudah respon negatif. Tapi zaman Nabi, sahabat semua bertakwa. Bila dia bertakwa, Allah sendiri ingatkan kita.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. You kalau bertakwa, you punya problem semua saya akan bantu kamu selesai. Kalau Allah pencipta Adam mau bantu kita, siapa boleh menghalang? Mana satu masalah yang tak boleh selesai kalau Allah sudah bantu kita. Ini sikap orang beriman yang bertakwa. Kalau dia sudah dapat lindungan Allah, janji dari Allah, kelas, dia tak ada masalah lagi. Apa yang manusia risau sejak ke belakang ini, dengan inflasi, dengan penyakit, virus, wabak ini, takut rezeki berkurangan. Apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya akan bagi rezeki. Rezeki datang dari Allah. Wa razzaq yarzuqhu man yasha. Datang dari Allah. Kita mana umumnya kita jarang kita lihat orang mati kelaparan. Yang kita selalu dengar orang mati terlalu banyak makan, overeating. Ya, kalau negara kita tak banding negara lain dulu, kita banding di negara kita. Makan cukup. Kadang-kadang kita berdosa, pembaziran berlaku. Allah janji, rezeki kamu saya akan sediakan. Bila Allah sediakan rezeki, bukan untuk mak bapak saja, anak-anak kita, cucu kita sudah disediakan. Itu yang Allah ingatkan kita. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Bukan. Jangan bunuh anak kamu kecuali yang dibenarkan. Ya. Wala taqtalu auladakum khasyata imlaq. Takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. You takut nanti bagaimana nak jaga anak? Cukup tak makan dan minum, takut kelaparan. Allah kata rezeki kamu pun saya bagi. Rezeki kamu ini pun saya yang bagi. Kalau saya takdirkan kamu ada zuriat, saya juga sediakan. Jangan risau. Kerisauan datang kerana sudah tidak ada takwa. Ini janji Allah. Kemudian Allah bagi tahu, ibadur rahman. Siapa itu hamba-hamba Allah yang kadang-kadang orang pergi Mekah, kita panggil ibadur rahman juga. Sebab itu sifat-sifat orang yang ibadur rahman, yamshuna alal ardi hauna. Dia perlu bergerak, berusaha di atas bumi Allah. Orang beriman bukan orang yang pasif, tak aktif. Dia very aktif, proaktif. Nak pergi umrah, nak pergi haji, yang kita dapat title ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Kita kena bergerak, tawaf lah, sa'i lah. Kalau haji, mumbik di Mina lah, wukuf Arafah lah, mumbik Muzdalifah lah, lontar di Mina lagi. Banyak aktiviti. Dan orang yang menjadi tetamu Allah, kalau pergi Makkah, tengok sikap mereka. Mereka sedia berjalan beratus batu tanpa disedari. Tak disedari. Bila saya bawa jemaah pergi haji, saya dia ingatkan jemaah siap sedia. Mungkin orang package kata saya bagi package yang terbaik. Alhamdulillah.
Tapi saya nak sediakan minda orang-orang ini supaya siap sedia untuk menghadapi perubahan. Kalau tahun yang baru haji ini, jemaah haji tak sampai 1 juta. Yang saya bersama ramai sahabat-sahabat kita bawa jemaah, ratusan jemaah. Alhamdulillah. Dapat sempurnakan haji sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa pergi haji? Allah wajibkan. Bagaimana cara pelaksanaan? Khuzu anni manasikakum. Ikut sunnah Nabi. Alhamdulillah. Tapi kabarnya akan datang jemaah haji kalau tak ada perubahan bilangannya 6 juta. Cuba bayangkan, maksimum yang pernah kita hadapi sejak tahun 70-an 5 juta maksimum. 2 juta, 3 juta, turun lagi, naik lagi, tak pernah lebih dari 5 juta. Tapi kabar hari ini, wallahu a'lam, banyak pembangunan baru, mereka kata 6 juta. Mekah ini bukan besar sangat. Mampukah mereka melayan 6 juta? Tapi kalau Allah takdirkan orang yang jadi ibadur rahman, tak ada masalah. Allah yang mudahkan supaya semua orang dapat tunaikan ibadat haji. Kalau ikut kenderaan saja, kalau untuk 6 juta, tak bergerak. Tak boleh bergerak. Itu yang kadang-kadang bila musim haji, nak juga naik kenderaan, aircon semua ada. Bas semua dah tunggu seberang jalan. Perjalanan kita menasihat ke sini, bas ada sana. You nak tunggu dia pusing. Yes, dia pun sedang tunggu 3 jam tak pusing lagi. You berdiri dah 3 jam, boleh tidur semua. You kena bersedia yamshunal ardi hauna, untuk berjalan, bergerak. Kaya berjalan, miskin berjalan, orang muda berjalan, orang tua pun berjalan. Allahu Akbar. Kita rasa kagum. Orang tua-tua jalan pun dah bengkok begitu, macam rokok. Bawa beg bukan beg kecil, bawa beg besar. Kita beg kecil saja. Setengah bawa juga tungges, jalan juga. Dukung lagi anak, jalan juga. Tapi untungnya ibadur rahman, kalau kamu menghadapi orang-orang yang jahil. Siapa itu orang jahil? Zaman dulu, sebab itu kita panggil zaman jahiliyah. Kan? Quran ini diwahyukan kepada Nabi waktu dia hidup sesama orang jahil. Apakah orang Mekah musyrikin jahil? Bisnes okey, yang jadi pandai bisnes, pandai uruskan pengurusan, semua pandai. Yang dimaksud jahil dalam Quran, dia jahil terhadap kebenaran.
Bila Nabi ajak mereka kembali pada Tuhan yang satu, banyak menolak. Bila Nabi ajar mereka supaya ikut firman Allah, banyak yang menolak. Tapi tidak menghalang Nabi untuk terus maju ke hadapan. Dia jalan sini, orang tak mau layan. Dia jalan sana, tak mau juga jalan ke depan, tak mau jalan ke belakang. Dia tak berhenti. Jangan layan. Jangan kerana orang bila tidak terima, kita berhenti. Sudahlah, orang ini degil. Mungkin. Tapi umumnya orang dulu bukan orang yang tak ada ilmu. Ilmu dunia ada. Hanya ilmu wahyu tidak ada. Ilmu adat semua tahu. Ilmu kebiasaan tahu. Ilmu wahyu dia tak ada. Jadi Nabi diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Mereka menolak. Nabi tak lari 23 tahun berdakwah, 13 tahun di Mekah. Kawan-kawan yang hormat dia mulai benci dia. Bapa saudaranya yang sayang waktu dia lahir sekarang menentang dia. Tapi dia tak pernah berhenti. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salah. Dia tak pula benci. Dia doakan. Selepas dia dakwah, dia doakan. Mereka kata macam-macam. Dia gila lah, beginilah, begitulah. Nabi pun tak pernah jawab, kau pun gila. Nah, kenapa orang itu boleh kata Nabi kita gila? Pasal dia jahil. Itu zaman dulu. Zaman orang musyrikin cuba menghalang Nabi untuk menjalankan dakwah, menyeru manusia kembali kepada Allah. Nabi tetap dengan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Jangan terhalang, hilang semangat bila ada orang menentang kamu. Buat apa yang termampu. Itu jahiluna di zaman Nabi. Zaman kita ada orang jahil tak? Jahil bukan orang buta huruf. Kalau buta huruf, Nabi pun buta huruf. Tapi Nabi diajar oleh siapa? Allamal insana ma lam ya'lam. Oleh Allah yang maha alim, maha mengetahui, maha melihat, yang ciptakan semua makhluk, yang tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku. Itu Allah. Yang tahu segala urusan ghaib, tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Satu ilmu yang luar biasa yang Allah anugerahkan pada Nabi, yang dinamakan wahyu. Kalau dulu Nabi mengajar, yang menentangnya orang-orang musyrikin, kita boleh terima. Kerana mereka jahil, tak tahu apa itu Quran. Ini jahil zaman kita. Zaman kita semua umat Islam dari kecil sudah baca Quran. Kan?
mengaji. Bukan tak kenal Quran, tak baca. Khatam pun khatam, hafal pun hafal. Tapi menolak. Bila kita ajar mereka, kembali kepada wahyu. Yang baca wahyu menolak wahyu. Ini dua kali jahil. Kita tak ajar ikut. Kita tak ikut tok guru kita, tidak. Tok guru kita pun ajar kita kembali pada wahyu. Imam Abu Hanifah ajar kita kembali pada Quran dan Sunnah. Imam Malik ajar kita kembali pada Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ajar kembali pada Quran dan Sunnah. Imam Ahmad Al-Hambali ajar Quran Sunnah. Kalau kita kaji lagi, Abu Hasan Al-Syari suruh kita ikut Quran Sunnah. Abu Mansur Al-Maturidi suruh ikut Quran dan Sunnah. Tak ada siapa pun di kalangan ahli ilmu yang kata ikut saya. Tak pernah satu imam kata ikut saya. Tak ada. Ikut Quran Sunnah. Tapi yang kita rasa sedih, yang menolak sekarang bukan orang musyrikin. Orang yang baca Quran menolak Quran. Sakit tak kita? Kasihan tak kita? Dua kali sakit. Kalau orang tak Islam, dia menolak faham kita. Tapi orang yang mengucap dua kalimah syahadah, orang yang sudah baca Quran, bila kita tunjuk ayat Quran, dia tak nak ikut. Dia nak ikut kebiasaan. Dia nak ikut orang ramai. Kita pun boleh setuju, tak ada masalah. Tunjuk satu ayat dalam Quran, suruh ikut orang ramai, kita ikut. Tunjuk kita dalam Quran ada suruh ikut kebiasaan, kita ikut. Tapi kalau kita boleh tunjuk, dia tak ada dalil. So kita kata, Allah berfirman. Apa Allah? Wa in tutik aktsara man fil ard yudilluka an sabil. Kalau kamu ikut orang ramai sesatkan kamu. Ikut juga. Gimana ya? Saya pun kurang paham. Nak kata tak baca. Tak ada terjemahan banyak sudah. Guru tak ajar. Contoh saja. Saya selalu suka bawa contoh. Kenapa umat Islam ini tak boleh bersatu sampai orang tak Islam? Ini orang-orang saudagar, ini orang kaya-kaya yang belum Islam. Bangsa saya tanya saya, what happened to all of you? Apa jadi pada kamu orang Islam? Kamu ada satu kitab. Kamu sembahyang selalu. Ya, kamu ada satu nabi. Tapi kamu yang paling banyak berpecah. Sehingga orang yang tak beragama pelik. Kalau dia tak ada agama, tak berpecah. Kita yang ada agama berpecah. Luar biasa. Kerana perpecahan kita, politik tak stable. Dunia politik global, kalau habis pilihan raya, terima hakikatnya, takdirnya. Siapa dilantik, terimalah. Kalau tak setuju, tunggulah 5 tahun lagi. Buat apa yang kamu boleh. Lepas itu, kita
Bila sampai masanya, buat pilihan lain. Bukan begitu. Mana-mana pun negara yang orang kufar pun, musyrikin semua. Dah habis dah cerita. Masing-masing buat kerja masing-masing. Bantu satu antara lain. Majukan negara. Supaya orang hormat kita kerana kita hormat. Nak kata sistem Islam pun tidak. Sistem demokrasi pun tak ikut. Dah habis-habislah. Bukan senang nak belanja. Besar belanja pilihan raya. Tak puas hati. Tunggulah, sabar. Siapa yang buat? Kita buat. Unik Malaysia ini. Negara berbilang kaum. Semua kaum keliru. Apa sudah jadi? Kalau rasa pemimpin itu tak bijak, siapkan diri lah, bantu dia. Tak ada siapa pun yang sempurna. Bantu dulu. Ta'awanu ala birri wa taqwa. Tak ada siapa yang sempurna. Siapkan diri kamu supaya kamu boleh jadi lebih baik bila sampai masanya. You suka membantu, hormat keputusan, terima takdir. Satu masa you naik, orang pun terima takdir. Sama-sama maju. Ini orang naik, you tak senang hati. You naik, you ingat orang senang hati. Tak senang juga. Tapi agama Islam cantik. Ini kita nak ikut siapa kita pun tak tahu. Nak ikut Islam dah tak ikut. Kan? Ikut Islam selagi pimpinan itu orang Islam, wajib, bukan sunat. Wajib taat. Selagi tak bercanggah dengan hukum, wajib taat. Amir, khalifah, baru maju negara. Tidak ada satu pemimpin yang waras akan mengatakan kepada rakyatnya, mulai hari ini kerana saya jadi pemimpin kamu, pintu rasuah terbuka, rasuah dibolehkan. Tak pernah kita dengar. Semua tahu rasuah haram. Muslim kah tak Muslim kah? Dan kadang-kadang kita terfikir seakan-akan orang yang tak beragama Islam dia punya keyakinan terhadap Tuhan lagi kuat dari kita. Kita tahu, kita belajar ilmu sifat. Allah Maha melihat basir. Allah Maha mengetahui alim. Bukan? Kita tahu Allah Maha mendengar, sami. Tapi cara kita hidup macam Allah tak nampak. Cara kita cakap macam orang tak dengar, Allah tak dengar. Orang saya kadang-kadang, semalam saya sebut juga, orang saya dia kata bahasa Pulau Pinang, bahasa Hokkien, Ki Kong baju lah. Langit ada mata-mata tau. Jangan main-main. You tak boleh lari dari langit. Apa you buat, dia nampak tau. Dia pun percaya juga. Wah, dia punya tauhid luar biasa juga. Kita hanya untuk hafal ya, wujud, qidah, wakaf semua. Tapi perhakikat tak percaya. Kalau percaya, tak buat kerja itu lagi. Semua mesti beramanah.
Ibadur Rahman ini tak datang menyusahkan orang, menyenangkan orang. You diamanahkan satu tugas sebagai pegawai kerajaan. Mudahkan. Allah mudahkan hidup kamu di dunia sampai akhirat. Kamu telah diberi oleh Allah amanah, oleh rakyat, tapi kamu menyusahkan orang. Kenapa sampai begitu? Ibadur Rahman tidak begitu. Karena dia tahu kita semua hamba Allah. Kalau orang yang jahil tak beriman, kita Ibadur Rahman tunjuk contoh yang baik. Tunjuk inilah Ibadur Rahman. Contohnya muslimin dan muslimat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, dia tanya sahabat, maukah kamu saya kabarkan pada kamu 4 sifat ini yang mana kamu pasti tidak akan masuk neraka kalau siapa memiliki 4 sifat. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat terus jawab, sampaikanlah pada kami, siapa yang nak masuk neraka? Semua tak mau masuk. Orang yang tak seagama dengan kita, you tanya mereka, you mau masuk mana? Bila you mati nanti you mau pergi mana? Dia pun kata, syurga lah. Mau panas ke sejuk? Sejuk lah. Tak ada siapa kata, saya mau neraka, saya mau syurga. Sebab itu orang-orang tak Islam kadang dia lagi dermawan, kerja kuat, kerana dia tahu bahawa nak masuk syurga kena buat banyak kebajikan. Syurga ini kena beli, bukan kasih free. So dia kerja kuat. So itu orang saya macam-macam dia buat, macam-macam kebajikan dia buat. Kadang lebih hebat dari kita. Dia telah institusi zakat, tapi dia ada buat kebajikan dia. Dia nak buat sekolah dia tak minta bantuan kerajaan. Sama-sama dia buat. Kita semua nak minta. Contoh saja. Kerana dia tahu dia nak mati. Dia nak mati bukan senang. Dia ada juga khairat kematian. Ibu saya dulu, sebelum dia muslimah, di Pulau Pinang, dah masuklah tabung khairat kematian. Setiap bulan bayar sedikit, minimum RM50. Takdir dia mati, dia telah syahadah. Tapi kerana kematian itu khairat ada, adik saya dan kakak saya pergilah tentu dapat. Kalau ikut Islam tak susah hati lagi. Orang Islam akan urus fi sabilillah, percuma. Tanah perkuburan wakaf, free. Kalau orang nak gali-gali, bagilah sedikit, usaha dia free, alhamdulillah. Tapi kalau orang saya yang tak bersyahadah mati, mahal, berpuluh beratus ribu. Tanah perkuburan kena beli, semua kena. Dia tak pula cepat tanam, paling cepat 3 hari. Dia pun ada alamat husnil khatimah. Dia tahu kalau dia mati buat baik itu
husnul khatimah. Dia pun ikut juga adab-adab dia. Mayat tak boleh masuk dalam peti. Sehingga datangnya waktu malam. Dia dah mati awal, tapi tak masuk dalam peti lagi. Dia tahu ada munkar nakir, dia tahu cara dia ada. Dia kata waktu malam baru masuk. Waktu itu munkar nakir itu sedang sibuk makan. Jadi dia pun tak tahu siapa masuk dulu, dah tutup selesai. Terlepaslah. Orang saya kalau mati cubalah tengok-tengok sekejap. Pukul berapa dia tanam? Selalu agak-agak kita yang sebagai rakyat Malaysia, yang berjalan sini, berjalan sana, bermasyarakat, berjiran, ingat tak? Pukul berapa agak-agak tu dia akan tanam mayat mereka? Saya cerita orang saya. Pukul berapa? Ya? Tengah hari. Malam dia takut. Dia percaya ada kehidupan selepas kematian. Siapa yang tak percaya, semua percaya. Buddhism pun ada dia punya karma dia. Semua ada. Percaya kepada akhirat, semua percaya. Ini tajuk yang kita nak tambah-tambah supaya kita faham. Kenapa dia tanam tengah hari? Terlepas lagi. Mungkin nanti dia sedang tengah hari makan. Dah tanam-tanam. Siapa yang masuk tadi? Tak apalah. Dia ada kepercayaan. Sebelum itu dia ada bakar macam-macam. Bakar rumah, bakar kereta. Setengah orang bakar kereta lupa kata orang tua itu tak boleh bawa kereta, hantar driver. Kemudian takut pula nanti tak ada handphone, hantar handphone. Tapi bukan yang betul punya, dia buat dari bambu. Setengah orang salah hantarlah kereta kecil. Tengok orang tua dia pada musuh, buat lagi kereta baru. Macam-macam. Kenapa dia buat itu? Kenapa dia habis wang dia untuk membakar? Dia percaya ada kehidupan selepas itu. Hanya kerana dia hidup ikut kebiasaan pada panduan agama. Dia ingat kehidupan sana macam sini. Dia juga beli wang, bakar wang lagi, tapi alhamdulillah bukan wang betul. Dia tahu kadang sana ada mini market, supermarket. You tak hantar nanti orang tua jadi peminta sedekah. Kasihan orang tua. Kadang-kadang kalau you faham, seronok juga. Tapi itu bukan nilai kita. Kita percaya bila kita mati, ibadur rahman ini yang akan manfaatkan kita, sedekatin jariyah. Ada tanah, ada apa, harta diwakafkan untuk sesuatu yang baik. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang kita pelajari, sampaikan, kongsi dengan anak kita, cucu kita. Ajar mereka suratul Fatihah contoh. Jangan hantar ke ustaz untuk ajar. Kita sebagai orang tua yang tahu Fatihah, ajar. Tapi saya tak pandai tajwid, itu kemudian Allah tak tanya you punya tajwid okey tak? Apa boleh baca, baca dulu. Lagi baik, lagi elok. Kenapa setiap ayat, setiap kalimah dalam Quran you ajar, pahala 10 kali ganda? Tak maukah kita pahala itu? Bila anak kita baca fi'il, kita dapat pahala.
Cucu kita baca, kita dapat pahala kerana kita yang ajar. Dan akhirnya waladun salih yad'ulah. Anak soleh. Itu yang kita nak tinggalkan. Nak dapat anak soleh, mak bapak mesti soleh dulu. Ini mak bapak semua satu macam ribut punya. Semayang pun off lebih banyak dari on. Kemudian doa, ya Allah, anak soleh, anak soleh. Akhirnya anak dapatlah menantu mak saleh. Lagi jauh. Ini masalah. Anak soleh ini dapat insya-Allah. Kalau kita dirikan rumah tangga kita atas panduan agama. Itu yang Allah bagi tahu. Lelaki beriman tidak akan kahwin melainkan wanita beriman. Dan sebaliknya. Iman tidak letak pada rupa. Mata biru ke coklat ke. Kita kalau mata biru, wah hilanglah. Kita semua dah buta lah, tak nampak yang lain. Seronok. Pastikan dia beriman dulu. InsyaAllah. Zuriat kita jadi salihin dan salihah. Baru kita mati husnul khatimah. Ayo kena cek. Waktu kita solat, anak ikut tak? Waktu kita mengaji, anak ikut tak? Cek. Ini kita yang datang, anak kita biar. Tadi waktu saya sarapan pagi, kesian tengok mak bapak itu. Bapak sibuk dengan iPhone, anak pula sibuk dengan iPad. Kesian ibu ni. Kena keluar masuk, naik bangun, ambil makan untuk anak. Tak bergerak. Bukan anak kecil. Besar daripada anak lelaki yang pakai warna putih. Saya tu tengok, dia pun tak tengok saya. Kalau dia tengok saya akan bagi isyarat. Dia tengok iPad. Mak lah naik, lepas tu bawa makanan. Nanti naik lagi bawa untuk. Bagaimana nak dapat anak soleh? No more communication. Ini contoh. Ini baru sekarang. Zaman akan datang, Allah saja yang tahu. Ini contoh. Nah, cerita balik pada hadis Ibnu Mas'ud. Maukah saya kabarkan pada kamu 4 benda yang kamu miliki menghalang kamu untuk masuk neraka. Berarti neraka haram bagi kamu. Sahabat kata, ya. Kullu hayyin layin qarib wa sahlun. Itu sabda Nabi. Ini sifat ibadur rahman. Setiap orang yang memiliki sifat hayyin, apa itu hayyin? Sifat orang yang lemah lembut. Ibadur rahman lemah lembut, tak keras. Cakap dengan anak lemah lembut. Kita sekarang cakap dengan anak bertengking. Macam anak tak dengar. Kadang-kadang pasal anak tak dengar, sebab itu kita tinggikan suara. Screaming, shouting. Cakap baik-baik. Nak. Kalau nampak dia jauh, dekat sini sekejap. Begitulah kan. Jangan tengking. Don't scream, don't shout. Pasal bila you cakap begitu, suara you tinggi, anak ingat you marah. Ajar dia. Cakap baik-baik. Itu yang Nabi Muhammad SAW
Ajar kita. Dan kalau apa yang diajar oleh Nabi, itu tentu alhamdulillah. Orang-orang yang memiliki hayyin juga tenang. Dia jarang guna kalimah kasar. Dia cakap maki hamun tak ada apa. Dia tak hati. Lain, wah. Kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang cakap lemah lembut sampai kita rasa macam, ya Allah, kita pun tak boleh nak marah. Lembut sangat, halus sangat. Bahasa dia tak kasar, kalimah dia tak guna kasar. Pilih kalimah yang terbaik. Cara dia bercakap lemah lembut. Bila kalau suami isteri, kalau suami cakapnya lemah lembut, senang tak hati kita ibu-ibu? Senang kan? Allahu Akbar. Manis. Allahu Akbar. Ini ibadur rahman. Sangat hati-hati bila memilih perkataan. Nak panggil isteri pun, kalau dia ada panggilan yang bagus, panggil. Hani kau. Tapi kadang isteri kata mani dah. Nak hani, mani. Tak apa kalau isteri suka mani dah. Kalau tidak hani. Sebab itu kadang-kadang bila kita sayang antara sendiri, kita panggil isteri kita apa? Selalu kalau orang yang sudah cakap orang putih ni, nak international kan, tak mau yang cara kampung kan. Kalau Indonesia, dia panggil isteri apa? Suami panggil isteri apa? Dia panggil ibu. Jauhnya. Yang isteri panggil suami apa? Papa. Alamak. Patutkah kita panggil isteri kita ibu? Itu ibu pada anak-anak. Panggillah nama yang baik. Bunga marwah kan. Apalah cakap yang mana yang you setuju. Setengah orang guna kalimah yang lagi halus. Dia panggil istrinya apa? Baby. Akhirnya si isteri pun panggil suami baby. Sama-sama jadi baby. Tapi kalau semua setuju baby. Jangan lepas tu you panggil anak apa? You dah panggil suami baby. You nak panggil anak apa? Tak tahulah. Lain. Pilih kalimah yang terbaik. Setiap orang yang punya sifat tenang, tak ribut, tak cepat marah. Kemudian bahasa yang you cakap, bahasa yang orang dengar seronok, happy, darah pun tak naik, tenang saya pressure. Saya pun lupa nak makan ubat darah tinggi saya. Sejak ke belakang ini darah saya pagi-pagi naik. Bukan kerana saya dimarah, tidak. Boleh kerana terlalu banyak. Kita fikir masalah umat. Kurang rehat. Itu yang Rasul sebut. Hayyin, layin, qarib. Yang ketiga. Ibadur Rahman ini adalah sifat orang yang senang kita mendekati, tak banyak protokol. Nak jumpa mudah. Macam zaman Nabi.
Pemimpin dulu, you nak jumpa senang, pergi masjid je. Pasal dia selalu ada di masjid. Bukan. Bukan tak ada pejabat mereka pun terbuka. Sayyidina Umar bila orang nak cari dia, wakil-wakil dari Rom dan Parsi nak jumpa Khalifah Umar. Dia datang, ingat Umar ini ada palace, ada bodyguard. Pergi ke rumah, terkejut. Umar pun tidak ada rumah. Umar punya rumah luar biasa. Kecil, lebih kecil dari rumah kita. Dia nak duduk istana, dia boleh. Dia pilih untuk supaya mudah orang dekatinya. Pintu dia itu pakai tirai saja. Tapi orang ada adab, nak jenguk-jenguk pun tak boleh, kena bagi salam. Waktu mereka datang nak jumpa Umar, ada di masjid. Sedang apa? Lepas solat, dia rehat sekejap. Mereka terkejut, inikah Umar bin Khattab? Sikap yang begitu itu menyebabkan orang masuk Islam. Muhammad Ali, boxer kita, orang tanya, you don't have bodyguard? Why must I have bodyguard? Allah is my bodyguard. Allahu Akbar. Bukan tak boleh, untuk memudahkan hidup kita, tak apa. Tapi orang yang beriman, ibadur rahman, memang sikap dia mudah. Nak jumpa mudah. You tak boleh datang, dia datang, tak ada masalah. Sifat keempat, sahlun. Itu mudah didekat. Ini dia selalu memikirkan bagaimana nak memudahkan urusan orang lain. Senantiasa bersedia untuk berkhidmat. Jangan menyusahkan orang. Buat apa susahkan orang? You kalau susahkan orang, orang tu lari. Akhirnya dia benci kamu, dia mengata kamu, dia sumpah kamu. Mudahkan. Bukankah senang? You nampak orang tua-tua sedang queue, kasihan, layanlah. Tunjuk kasih sayang kita, hormat kita pada orang tua. Nampak anak-anak yang kecil-kecil, kasihan. Kalau yang sederhana, yang boleh berdiri lama, biar dia berdirilah sekejap. Ini tak memudahkan. Semakin lama semakin susah. Sepatut semakin lama semakin senang. Alhamdulillah banyak juga kita telah mudahkan. Sekarang nak pergi haji, pergi umrah, wisata online, bukan kan? Telah dimudahkan. Alhamdulillah. Allah suka. Allah kata, wa ma ja'ala likum fi dini haraj. Saya tak punya dia agama susah. Kenapa kita orang beragama menyusahkan Allah? Apalagi menyusahkan sama-sama umat. Mudahkan. Ini contoh. Memang kalau itulah sikap kita, ibu dan bapa. Manusia fitrahnya suka benda ini. Kita pula tunjuk, hati dia akan respon pada kita. Kita syukur dengan izin Allah. Kerana siapa yang datang pada kita, kita tunjuk bagaimananya mudah Islam ini. Akhirnya orang yang tak Islam datang, tengok cara kita menyampaikan agama, mengucap 2 kalimah syahadat.
senang masuk Islam. Kerana Islam itu mudah. Memudahkan kita masuk syurga. Mati pun senang, semua senang. Nak semayang senang, mana-mana boleh. Bukan orang Islam. Tak boleh berjemaah sendiri-sendiri. Bukan kena tunggu imam saja. Bila kita menyusahkan, ini yang dibuat oleh ahli kitab dulu. Ittakhazu ahbarahum ruhbanam arbaba min dunillah. Mereka buat agama mereka itu macam agama milik mereka. Agama milik padri-padri, pendeta-pendetanya. Bukan milik Tuhan lagi. Mereka telah syirikkan pengikut mereka melalui perbuatan mereka. Apa-apa mesti melalui mereka saja. Seakan agama ini dia punya, bukan Allah punya. Allah cerita, ittaqazu ahbarahum ruhbanam arbaba min dunillah. Bila Nabi sebut Adi bin Hatim, seorang ahli kitab dulu, seakan-akan Nabi kata mereka telah sembah pendeta mereka, imam-imam mereka. Dia kata kami tak pernah sembah pendeta, rahban kami, padri-padri kami, tak ada. Betul, segi zahir mereka tak sembah. Dia tidak sujud, rokok pada mereka, tidak. Tapi Nabi tanya, apa yang diharamkan oleh mereka walaupun dihalalkan dalam kitab kamu? Siapa kamu ikut? Ikut mereka lah. Apa yang dihalalkan oleh kitab mereka haramkan. Siapa kamu ikut? Mereka juga. Itulah yang kamu telah mengambil mereka sebagai Tuhan selain Allah. Syirik ini bukan hanya sembah Tuhan pekong, batu, kayu, tak ada. You berani mentaati satu makhluk, menentang Khaliq pencipta, itu syirik nama dia. You halus itu. Sebab itu ibu dan bapa, agama Islam indah. Ibadah Rahman perlu ada sikap ini. Jangan sulitkan, susahkan orang. Jangan susahkan anak-anak. Jangan susahkan istri. Saya bagi contoh, jangan susahkan istri. Suami istri rajin puasa sunat, alhamdulillah. Yang wajib sudahlah. Ini cerita sunat dulu. Tiba-tiba nak puasa, uzur istri. Jangan katalah sunat, wajib dulu. Fokus yang wajib. Bila kita tak boleh puasa, tak boleh solat kerana keuzuran, kita bangun untuk siapkan sahur untuk suami tak? Bangun tak? Saya kesian. Kenapa menyusahkan? Allah dah bagi cuti, suami pun bagi cuti lah. Sebelum tidur, you dah makan, dah masak. Balance tu you simpan lah. Takut dia nanti basi, simpan dalam peti ais. Saya dulu ada seorang kawan kahwin, dia bercerai kerana apa? Suami ini tak bagi peti ais pun tak bagi. Dia kata peti ais is a necessity. Nak beli barang, nak simpan supaya tak cepat rosak. Makanan tak siap, tak habis, kita boleh simpan. Tak nak beli. Satu macam minyak kedekut. Kalau tak mampu bagi tahu, insya-Allah kita hadiahkan peti ais.
Tak yang besar, sederhana. Ini necessity. Kerana itu bercerai. Bukan. Senang ya lain kali kalau kita takut ada suami macam tu. Kalau dia minta berapa mahar peti ais yang besar, boleh minta, tak salah. Dia ada setuju. Ini contoh saja. Kita ada uzur, mudahkanlah isteri. Wahai sayang, sayang dah tak boleh, you janganlah bangun. Abang bangun sendiri. Abang pula, ya, you ada nama, saya bangun sendiri. InsyaAllah saya panaskan, you rehat. Bagaimana perasaan isteri? Lega tak? Wah, syukur dapat suami yang suka memudahkan istrinya. Boleh tak kita bantu isteri kita? Nak masak, nak siap makanan, ambil berjam-jam nak siap. Alhamdulillah. Isteri kita tak pernah merongok, tak pernah minta overtime pun. Free punya. Servis dia free. Habis makan, boleh tak suami mudahkan istrinya? Sambil you basuh tangan you, basuhlah pinggan mangkuk. Boleh tak? Boleh. Ibu-ibu tengoklah lepas ni bapa-bapa yang datang ni, dia turun padang tak? Mana boleh ni? Kalau mak mentua nampak, marah ni. Ini kawasan zon larangan lelaki. Siapa kata? Mudahkan. Akhirnya anak tengok bapa bantu ibu. Nak suruh anak bantu, senang kan? Ini sekarang ibu sudah jadi majikan, anak pun jadi bos. Puncanya bapa tunjuk contoh tak elok. Ini sebagai contoh. Hamba Allah ibadur Rahman, orang yang senantiasa bersedia untuk berkhidmat, bantu-membantu. Selalu cari jalan yang paling mudah bagi semua orang. Boleh kita buat? Saya pun tak dengar sikit. Boleh kita buat? InsyaAllah. Sebut insyaAllah pun susah, apalagi nak buat. Berat kan? Sebut dulu baru Allah bantu. Ini nawaitu, minta ada. InsyaAllah mesti ada semangat. Boleh bantu mak bapak, anak-anak, InsyaAllah. Lain kali sebut InsyaAllah. Mudahkan. Mudah-mudahan sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, mau Rasul bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Sampai berita gembira, jangan menakutkan. Cerita malaikat kepada anak-anak, jangan cerita hantu. Ini cerita hantu, mana tak takut. Ceritalah anak kalau buat ni pahala besar, Allah bagi syurga, Allah nanti sayang, malaikat nanti sayang kamu. Bagi dia happy. Ini sikit you syaitan. Mana tak jadi syaitan? Kita selalu sebut anak tu syaitan. Jangan sumpah orang. Jangan menyusahkan orang. Jangan kritik orang. Kerana ibadur Rahman sangat berhati-hati. Khususnya sesama umat. Dengan orang yang tak beragama pun kita tak boleh keras, tak boleh biadab, tak boleh menyulitkan mereka.
Allah dah bagi tahu kepada Nabi kita, kalau kamu keras mereka lari, tunjuk lemah lembut kamu. Harisun alaikum, tunjuk we are caring umat kita. Rasa kesian tengok you tak dapat hidayah, saya nak bawa hidayah Allah. Kamu tak tahu apa itu Quran, saya nak kasih Quran. Kamu tak kenal siapa Nabi Muhammad, saya nak cerita siapa Nabi Muhammad. Ini yang berlaku di Brunei. Ini sudah 35 tahun dulu saya selalu turun. Bila hari Maulid, istihar cuti, kita pun cuti sini, betul tak? Dah ada pilih cuti, cutilah. Cuti ini untuk siapa? Untuk orang Islam saja kan? Untuk semua kan? Tapi tengok Brunei, Allah bagi hidayah. Dia jadikan rapat umum di stadium, yang mana Sultan akan bagi ucapan dan memperkenalkan siapa Nabi Muhammad kepada rakyat, supaya mereka tahu Muhammad bukan untuk orang Islam saja, rahmatul lil alamin. Saya diamanahkan dulu untuk turun ke Brunei untuk berdakwah pada rakyat Brunei yang belum Muslim. Kerana itu hajat pimpinan Brunei. Alhamdulillah, pandang jauh. Banyak rahmatnya kalau orang dapat kenal Muhammad dan mengucap kalimat syahadat. Kita belum nampak lagi. Buat majlis. Ini cuti negara. Semua rakyat buat, supaya ada ucapan perdana. Masyarakat tahu who is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini rahmatul lil alamin. Internet tak ada, wifi tak ada, Facebook tak ada. Pengikutnya berbilion. Berbilion pengikutnya. Kerana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sifat yang saya sebut tadi. Hayyin, layyin, qarib, sahlun. Jadi para jemaah yang kerja sebagai kaki tangan kerajaan, segala urusan yang orang berurusan dengan kita, mudahkan. Bukan kerana nak duit dah, gaji kamu dah ada, kita nak reda Allah. Bila semua berurusan dengan kita, orang kata Muslim worker number one. Berurusan dengan orang Islam, barisan depan, cepat. Pasal kita beramanah, bertanggungjawab. Ini sikap ibadur Rahman. Bukan nama Abdul Rahman saja, tapi perangai Allah saja yang tahu. Ini sebagai peringatan, perkongsian saya. Waktu pun 12.30. Kalau ke waktu sudah habislah waktu. Saya pun tak suka nak panjangkan ceramah. Saya doakan supaya ibu-ibu dan bapa muslimin muslimat, anak-anak yang dengar, cuba faham sikit-sikit, buat. Ya, nanti anak-anak akan rasa nikmatnya. Ya, jangan bully adik-adik, sayang adik-adik. Jangan beban orang tua.
Apa boleh bantu, bantu. Nampak mak bawa bakul apa, cepat ambil. Mak, saya bantu. Nanti satu hari orang suka bantu kita. You mudahkan untuk orang lain, Allah mudahkan kamu di dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. You sulitkan orang, kita takut kita akan su'il khatimah. Saya masih ingat satu lagi, saya nak akhiri. Ini pengalaman yang saya dapat rasa. Ini pun sebelum ibu saya masuk Islam. Saya sudah Islam. Balasan Allah. Saya tak pernah keluar negara sebelum Islam. Alhamdulillah dengan masuk Islam ni, saya keluar negara. Ke Saudi, belajar situ. Setiap kali cuti, dibeli tiket balik ke negara Malaysia. Kadang-kadang kita pilih untuk ke Eropah. Terpulang pada kita waktu itu. Dia mesti kasih tiket. Ikut harga, kalau masuk balik Malaysia berapa. Kalau nak tukar destinasi lain, boleh. Saya nak ke Eropah, tak biasa. Tak kenal siapa pun. Tapi dapatlah address, contact number dari kawan-kawan orang Islam. Oh, saya ada kawan situ. Sampai sana telefon. InsyaAllah mereka bantu kamu. Saya bermusafirlah. Cara saya buat, saya take a flight to Istanbul. Nak dapat pengalaman duduk bersama orang Islam. Dari situ naik bas ke Jerman. Ke Germany. Tak kenal siapa. Tawakal saja. Tiket saya Istanbul, Saudi Istanbul. Tawakal. Sampai dalam perjalanan, jumpalah orang-orang musafir lain yang belum Muslim. Saya berkenalan, Alhamdulillah. Kerana kita orang suka tak sombong kan. Berkenalan, ta'aruf. Cerita saya dari Malaysia begini. Dia orang Jerman. Tukar address. Sampailah saya ke Munich. Tak tahu pun Jerman ini kali pertama. Kontaklah orang Islam. Ambillah telefon, dia pun angkat. Dia tak kenal saya. Tapi kawan pesan suruh telefon. Waalaikumsalam. Bagus. Welcome to Germany. Welcome. Saya nak tempat tinggal sementara. Tak lawa pun. I'm busy. Sangkut sale. Tapi kerana kita suka memudahkan. Ibu saya, daripada waktu saya masih kecil, saya masih ingat, dia suka bantu orang. Ibu saya. Pengalaman saya waktu itu, ibu saya adalah wanita pertama yang bawa traktor. Pasal bapa saya kontraktor. Dia ada lesen besar. Tapi dia sangat suka bantu orang. Kalau orang masuk hospital, tak ada siapa jaga, dia tahu, dia pergi. Jadi macam membantulah tengok. Kalau dia tahu ada satu kampung, ada seorang yang pandai buat homopati, dia akan bawa orang yang dia tak kenal. Sana bagus, saya bawa. Free. Dia suka. Saya yakin setiap kebaikan ada balasan Allah. Dia belum muslimah. Waktu saya sangkut sana, bila orang yang saya kenal dalam perjalanan, dia tinggal alamat, dia tinggal, saya call. Come to me.
Dari Munich ke Mannheim. Saya pergi sana, terus dia ambil saya. Tempat saya di satu tempat. Bawa saya ke kedai untuk beri makanan. Dia tahu saya Muslim. Saya belilah sardin kah, telur kah. Benda-benda yang halal lah saya beli. Bantu saya. Sampai bila saya balik, saya janji, saya kata, apa yang kamu bantu, saya akan balas. Duit yang kamu bagi sikit-sikit, saya akan bayar. Akhirnya saya balik. Saya jumpa ibu saya. Saya ingat. Ibu saya orang baik. Ini balasan Allah kepada anaknya. Dan balasan Allah ada. Cuba kita buat tak tahu saja. Nanti orang buat tak tahu kepada anak kita. Buat baik. Orang beragama tahu. Allah dah bagi tahu, likulli hasanah asyru amsaliyah. Setiap kebaikan you buat 10 kali ganjarannya Allah bagi. Tak bagi pada kamu, dia bagi pada zuriat kamu. Sebab itu jangan menyusahkan orang, jangan kedukut, jangan berkira. Ada peluang buat baik, buat baik. Lillahi ta'ala, nanti Allah balas. Yang peliknya, bila saya balik, saya cerita ibu saya pun kutip duit-duit sikit, kita hantar balik kepada orang yang bantu saya. Respon balik, post office hantar, tak ada address ini, dia kata. Siapa yang bantu saya pun tak tahu. Kalau Allah nak bantu kamu, sesiapa juga Allah boleh hantar. Orang yang tidak Muslim pun makhluk Allah. Allah boleh buka pintu hati mereka, kesian pada kita. Allah boleh hantar para malaikat berupa macam orang dan bantu kita. Boleh tak boleh? Luar biasa bantuan Allah. Sebab itu anak-anak pun dari kecil selalu buat baik. Nanti senang hidup kita. Ibu bapa pun selalulah buat baik. Buat baik bukan untuk orang yang kita kenal. Orang tak kenal buat baik. Apalagi kalau kita kenal. Mudah-mudahan kita semua akan jadi umat ruhama ubainahum. Sesama umat Islam mesti berkasih sayang. Bantu-membantu, menyenangkan, jangan sulitkan lagi. Sebelum Allah sulitkan kehidupan kita. Sebelum kita mati, kalau kita tak berubah, saya takut kita akan mati su'il khatimah. Begitulah harapan saya kepada semua yang hadir. Dan bapak-bapak, suami-suami, jangan lupa mudahkan urusan isteri kita. Ya. Isteri boleh dapat telefon daripada kawan-kawan sini, saya punya. Kalau tak ada perubahan, kasih tahu. Takut dia kurang faham. Nanti saya boleh ulang balik. Kita nak yang terbaik supaya keluarga kita, anak cucu jadi yang terbaik. Sekian tambahan saya. Kalau ada soalan, dipersilakan. Soalan, anak-anak ada soalan? Anak-anak lain kali, kalau kawan-kawan kita sekolah pun ada masalah, dia cakap, ingat, kita mungkin tak boleh bantu dia, tulis. Nanti jumpa ustaz-ustaz, tanya. Atau jumpa ibu bapa, tanya. Kalaulah ada orang ada masalah begini, ayah bagaimana nak bantu dia ya? Bagaimana nak nasihat dia? Begitu kita jadi anak yang baik. Dapat macam-macam ilmu. Ya? Jangan malu bertanya. Kadang-kadang kita tak ada masalah, tapi kawan ada masalah. Dia cakap-cakap, kita dengar, catik-catik. Kemudian minta nasihat dari orang tua kita.
atuk kita, kemudian bantu orang itu. Nanti kawan kita sayang, wow, best lah member aku ni. Dia tolong bantu aku, dia telah jawab persoalanku. Begitu terusnya. Tapi anak-anak kerana tak biasa soal, mungkin kerana mak bapak ada, kita ada satu camp. Tiap-tiap tahun kita buat camp remaja. Tapi kebetulan camp ini kita sudah buka international sejak 2006. Sebelum tu kita nasional bahasa Melayu. Sejak 2006 camp kita semua bahasa Inggeris. Kalau anak boleh. Boleh pergi website Al-Qadim, tengok camp yang kita nak buat. Tahun ini insya-Allah kita pilih satu kawasan yang mana anak-anak muda kami telah pergi ziarah. Dia rasa terkejut bahawa negeri Perlis yang kecil mempunyai suatu pandangan yang luar biasa. Kita dah pergi Johor, Pahang, ya. Kita dah pergi Port Dickson, Pulau Bangkol, Langkawi. Tapi bila mereka reki balik, terkejut mereka. Perlis dikenali sebagai apa? Negeri apa? Dia ada satu nama yang diberi. Siapa ingat? Ya, Indah Kayangan. Memang kayangan. Tapi kita tak tahu. Kita buat di situ. Tarikh yang kita nak buat, insya-Allah 19 sampai 25 Disember. Siapa yang anak boleh English, jangan lepas peluang ini. Tapi dia first come first serve. Ada kos perasaan kita kena bayar ini semua. Kerana camp kita ini, kita nak tanam. Kita punya camp is character building camp. Supaya anak kita memiliki sifat-sifat yang mulia, peradaban yang tinggi. Kerana di situlah letak nilainya. Agama dah cantik, tapi akhlak tak cantik. Kita nak supaya membentuk akhlak remaja, supaya mereka bangga menjadi anak orang Islam. Dan peserta ini yang sudah confirm, ada dari Maldives, ada dari Fiji, ada dari Australia, ada daripada Japan, ada daripada Dubai. Ini banyak peserta luar negara juga. Ini kita gabungkan lokal dengan international. Jangan lupa ya, kerana tahu kepada Al-Qadim website, cek. Jangan lepas peluang yang baik ini. Selagi kami hidup, kami akan teruskan program ini, dan hasil program ini orang rasa puas hati. Setengah orang remaja bila sebut saja Islamic camp, tak nak pergi. Dia kata ni tak tidur, tengah malam tahajud lah nanti tu. Kita tak payah punya. Kita semayang semua memudahkan, kerana agama itu mudah. Nak tunjuk anak kita bagaimana mudahnya semayang. Kalau kamu musafir, kamu kasar, kamu jamak, kita hanya fokus yang wajib dulu. Tapi diisi dengan peradaban. Walaupun yang wajib bukan hanya buat, kita buat dengan ilmu, dengan khusyuk, ada nilai.
InsyaAllah. We help those who need our help. Ya. Ada soalan terakhir, ibu-ibu? Tidak ada. Ada soalan terakhir, kaum bapak? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan mendatangkan manfaat pada diri saya dan para hadirin dan hadirat dan juga anak-anak kita. Apa yang kita dah faham, amalkan, sampaikan, kongsikan pada kawan-kawan yang lain, ya. Sehingga kita bertemu pada waktu yang lain. Jangan lagi fitnah memfitnah, jangan lagi bermusuhan, jangan lagi menyusahkan sesama kita. Cari jalan untuk memudahkan supaya kita semua berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Wabillahi taufiqi wal akhir da'wana walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak ikut baca doa tasbih kifarah. Subhanakallahumma, baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelebihannya kalau kita baca, dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan lain kali bila orang nak tangkap gambar, orang kata freestyle, kita punya style la ilaha illallah. Tak payah dua, tak payah ini. Ini bukan nilai kita. Nilai kita. Ini kalau ada, peace pun ada. Allahumma antas salam wa minka salam. Peace from Allah. Allah itu peace. Nah ini dulu. Lepas itu bila Allah ada, love pun datang. Kalau ini saja, ini kosong, ya, tak ada apa. Kita sudah lupa nilai kita. Kita syahadat la ilaha illallah, one umat, one Allah, kul huwallahu ahad. Sekarang kadang anak-anak kita freestyle, begini pun ada. Kita pun tak tahu apa benda tu. Biasakan la ilaha illallah, tauhid, satu umat, satu kiblat, satu Allah. Kalau orang tak Islam, satu Malaysia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.